Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurmala binti Mihak dari IPG Kampus Perlis. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah amalan kelas berasaskan subjek ataupun SBC di sekolah TS25 yang terpilih. Okey. Seperti mana yang telah kita ketahui bahawa program transformasi sekolah 2025 merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan ataupun usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Antara matlamat program TS25 adalah persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, yang kedua, penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna. Yang ketiga, disokong oleh kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan. Okay, guru yang kompeten dan beraspirasi serta komitmen komuniti yang padu. Jadi semua ini adalah penting untuk menjadikan kemenjadian murid yang baik. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan SBC ataupun subject classroom based classroom? Okey, yang disebutkan dengan SBC itu adalah menurut Nur Mairiah 2017 bahawa setiap guru dipertanggungjawabkan dengan sebuah kelas, manakala pelajar pula akan bergerak ke kelas guru tersebut mengikut SBC. Oleh itu, pelajar tidak ada lagi kelas fizikal mereka yang tetap untuk mereka, tetapi mereka harus bergerak mengikut subjek dan tempat di mana guru mereka berada. Okey. Jadi kalau kita lihat memandangkan kepada kehendak PAK 21 ini, SBC adalah suatu program yang bagus kerana di dalam kelas tersebut boleh disediakan peralatan, alat-alat kemudahan yang bersesuaian dengan PA21. Jadi guru-guru tidak perlu lagi membuang masa pergi ke kelas, membawa ABM mereka, menyediakan alat ICT. Tidak perlu membuang masa kerana guru tersebut tinggal di dalam berada di kelas masing-masing dan murid hanya datang dan belajar. Jadi suasana menjadi lebih menyeronokkan. Okey. Jadi kelas berasaskan subjek ataupun SBC ini dapat menyediakan kaedah terbaik kepada guru dan murid dalam memastikan murid mencapai kemenjadian secara holistik dan bersedia menghadapi PAK 21 secara global. Okay. Jadi kalau dilihat di sini bahawa tujuan kajian ataupun penyelidikan saya ini adalah untuk melihat meninjau sejauh manakah keberkesanan SBC ini bagi melaksanakan PA21 secara optimum dan memenuhi hasrat TS25 secara keseluruhan. Sekolah yang saya pilih adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Abi Kanga Perlis. Okey. Terdapat 5 objektif dalam kajian saya ini ialah yang pertama, mengenal pasti kebolehsanaan program SBC di sekolah TS25. Yang kedua, mengenal pasti cara pelaksanaan SBC. Dan yang ketiga, mengenal pasti cara pergerakan SBC ini berjalan. Keempat, mengenal pasti cara kedudukan semasa peperiksaan dijalankan. Dan akhir sekali adalah melihat apakah kelebihan ataupun kelemahan yang terdapat dalam SBC yang dijalankan di sekolah ini. Okey. Jadi kaedah ataupun metodologi yang saya jalankan di sini adalah data dikumpulkan secara kualitatif melalui temu bual secara berstruktur dan pemerhatian melalui learning walk ataupun dikenali sebagai jelajah pembelajaran. Bagaimana jelajah pembelajaran ini dilakukan? Ia adalah mengikut langkah-langkah yang saya tetapkan di sini ialah penetapan fokus untuk pemerhatian, pengumpulan bahan bukti melalui pemerhatian di kelas-kelas tersebut dengan mengambil gambar-gambar yang tertentu dan akhir sekali perkongsian dengan guru-guru. Okey. Jadi data yang diperoleh semasa pemerhatian diperkukuhkan lagi melalui temu bual dengan mengemukakan soalan susulan untuk mencungkil bagi mendapat penjelasan lanjut tentang persoalan kajian. Okay. Jadi berdasarkan kepada objektif tadi, dapatan-dapatan yang telah saya perolehi adalah yang pertama kita lihat adalah tahap kebolehsanaan program kelas berasaskan subjek. Jadi berdasarkan pemerhatian didapati bahawa kemudahan setakat ini adalah mencukupi.
Okey, infrastruktur yang terdapat di sekolah ini sememangnya mampu untuk meneruskan SBC. Ini dapat dilihat berdasarkan kepada terdapat 56 buah bilik darjah sedangkan yang diperlukan 59 bilik darjah. 3 bilik darjah lagi dikongsi bersama dengan guru-guru berkenaan. Okey, dan muridnya pada ketika kajian saya buat terdapat 747 orang murid daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Manakala terdapat 59 orang guru dan juga 15 orang staf dan 65% adalah guru muda yang mempunyai grade DG41 dan DG44. Okey. Jadi, daripada pemerhatian itu didapati bahawa infrastruktur yang berkualiti dapat menampung pelajar meneruskan sesi PMP mereka. Kebanyakan guru mempunyai kelas masing-masing kecuali pentadbiran. Walau bagaimanapun, bilik-bilik ini dikongsi oleh guru-guru tersebut yang mempunyai masalah dalam SBC. Okey, kita lihat dapatan yang pertama. Yang kedua pula ialah bagaimana pelaksanaan SBC ini dijalankan. Okey, kalau dilihat di sini, kita dapati bahawa bagaimana penyampaian disampaikan oleh pihak sekolah tersebut supaya difahami oleh warga sekolah menengah ABI. Dan mereka menyampaikan melalui perhimpunan dan juga melalui WhatsApp resmi sekolah. Jadi segala kenyataan juga dipaparkan di papan-papan kenyataan dan keseluruhan warga sekolah menengah ABI memahami tentang SBC ini dijalankan. Okey. Bagaimana dijalankan? Kita dapati selepas perhimpunan, maka murid-murid ini akan digerakkan melalui lorong kiri menuju ke kelas-kelas PDPC mereka masing-masing. Mereka hanya diberi masa 4 hingga 5 minit sahaja untuk pergi ke kelas masing-masing dan dipantau oleh guru disiplin untuk memastikan tidak ada kejadian ponteng berlaku. Okey? Jadi kalau kita lihat bagi murid-murid yang tidak ada guru pada masa itu tidak hadir ataupun cuti sakit, mereka akan diganti oleh guru pengganti. Jadi guru pengganti ini akan diumumkan di masa perhimpunan dan sementara itu murid-murid ini menunggu di Dewan Seri Anggrek. Okey. Dan seterusnya kalau kita lihat yang ketiga, objektif yang ketiga, kedudukan SBC semasa peperiksaan. Didapati memang kekurangan bilik, tetapi walau bagaimanapun pihak pentadbiran telah menetapkan bahawa setiap kelas akan diawasi oleh 2 orang guru. Okey, jadi didapati peperiksaan berjalan dengan lancar. Bagi murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang tidak ada kelas peperiksaan, mereka akan ditempatkan di Dewan Seri Anggrek dan juga akan dipantau oleh guru-guru kaunseling. Begitu juga dengan kelas-kelas lain yang tidak ada peperiksaan. Okey, jadi maksudnya peperiksaan dapat dijalankan dengan baik dengan adanya SBC ini. Seterusnya, kita dapati bahawa kita melihat apakah kelebihan dan juga kelemahan-kelemahan di dalam program SBC ini. Okay, setiap kebaikan akan ada kelebihan, tetapi kita lihat dulu apakah kelebihan program SBC. Di sini saya bahagikan kelebihan ini kepada 3, iaitu dari sudut pentadbir, dari sudut guru dan juga dari sudut murid. Okey, menurut pentadbir, dia mengatakan bahawa program SBC ini adalah baik dan boleh diteruskan kerana kelas sentiasa kemas, bersih, ceria dan terurus kerana kita difahamkan bahawa bilik tadi hanya didiami oleh seorang guru subjek. Okey. Jadi kita lihat kelas itu akan sentiasa bersihlah. Dan juga kejadian vandalisme dapat dikurangkan kerana murid-murid ini tidak berada di kelas yang tetap. Mereka akan berada di kelas mengikut subjek yang tertentu. Okey. Dan juga menurut pentadbir, dia mengatakan bahawa pelajar semakin aktif semasa mengikut sesi pembelajaran. Kemungkinan mereka tidak mengantuk sebab selepas setiap mata pelajaran mereka akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat, dia mereka menjadi lebih seronoklah. Okey. Jadi guru-guru juga mudah untuk menyimpan bahan-bahan PDPC. Seperti yang kita ketahui dalam PA21, guru terpaksa menyediakan pelbagai ABM, alat-alat bantu mengajar dan juga ICT yang lengkap.
dan dia akan bawa ke sana dan kemari. Tetapi dengan adanya SBC ini, dia tetap di bilik tersebut dan guru tadi lebih mudah menjalankan kegiatan, mengadakan sesi PMP dengan wujudnya ABM yang cukup. Okey, seterusnya bagi pihak guru-guru pula, pendapat mereka mengatakan bahawa guru menunggu pelajar di bilik mereka dan ABM dan data memang telah sedia ada di bilik masing-masing. Jadi PMP dapat dijalankan dengan berkesan. Bilik menjadi lebih kondusif mengikut kreativiti guru dan juga ini akan dapat menarik minat pelajar. Jadi kurangnya kes-kes vandalisme. Keadaan ini juga akan memudahkan murid menyimpan buku nota dan latihan, terutama bagi murid pelajar-pelajar yang bermasalah, yang kadang-kadang kita lihat terlupa membawa buku, tidak membawa buku. Tapi sekarang ni di bilik SBC tadi, guru akan menyediakan ruang untuk murid tadi menyimpan buku-buku nota mereka. Okey. Seterusnya bagi pendapat murid pula dalam temubuan yang telah saya jalankan, murid mengatakan bahawa program SBC ini dapat melatih mereka untuk menjadi lebih cerdas dan juga menyihatkan. Mereka juga akan memperolehi pengalaman bagaimana sesi pembelajaran ini di Universiti Kelang. Okey, itu dari sudut positifnya ataupun kebaikannya. Kita juga boleh lihat mesti ada kelemahannya. Okey, juga kita lihat dari 3 sudut. Yang pertama dari sudut pentadbir, sikap bertanggungjawab murid terhadap kelas PDPC kurang kerana guru yang menjaga kebersihan kelas. Sebilangan murid mengatakan penat kerana mereka terpaksa berjalan dari satu kelas ke satu kelas daripada pagi sampai ke tengah hari. Jadi perkara ini akan memenatkan. Okey, tapi walau bagaimanapun kita lihat pihak pentadbir sebenarnya menjalankan mengatur kelas yang berdekatan bagi subjek-subjek tersebut. Jadi bagi guru pula, dia mengatakan bahawa penerapan nilai, tanggungjawab dan semangat kerjasama murid semakin kurang kerana mereka tidak ada kelas yang tetap, mereka tidak ada tanggungjawab, mereka hanya pergi dari kelas ke kelas, jadi mereka kurang untuk bertanggungjawab. Pergerakan murid kadang-kala lambat, okey, untuk sampai ke kelas. Guru subjek kadang-kadang bukan merupakan guru kelas, jadi sukar bagi mereka untuk memberi arahan kepada pelajar. Seterusnya, guru ganti kadang-kala tiada di bilik mereka dan ini membuatkan murid-murid terpaksa berjalan dari satu bilik ke satu bilik untuk mencari guru tersebut dan ini membuang masa. Sepatutnya masa tadi boleh digunakan untuk mengulang kaji. Akhir sekali kita lihat kelemahan murid mengatakan bahawa ada murid-murid ataupun dari kalangan kawan-kawan mereka yang mengambil peluang untuk ponteng kelas dan memberi alasan yang tidak sewajarnya ketika ketiadaan guru. Jadi kalau kita lihat pertengkaran juga kadang-kadang berlaku semasa pertukaran kelas tadi. Itu kelemahan yang kita lihat daripada sudut murid lah. Jadi walau bagaimanapun masalah-masalah ini perlu diperbaiki. Jadi masalah ini perlu diperbaiki. Kalau kita lihat walaupun di sekolah menengah ABI tadi dapat menjalankan SBC, tapi kita lihat ada juga kekangan-kekangan di situ di mana kemudahan prasarana juga merupakan masalah utama kepada mereka dan sepatutnya pihak pentadbiran akan perlu menyediakan lebih banyak kelas supaya setiap guru mendapat satu kelas masing-masing dan masing-masing mempunyai kreativiti masing-masing untuk menyusun atur biliknya mengikut kehendak PAK 21. Di samping itu juga kadang-kadang terdapat juga masalah yang timbul, iaitu masalah peralatan bengkel, kekangan kemudahan ICT, perisian pembelajaran, stor simpanan, penyelenggaraan peralatan dan pelbagai lagi lah yang kita lihat masih lagi kekurangan di sekolah tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang perlu dibuat ialah dalam dari masa yang sama nanti pihak pentadbiran akan cuba berbincang memberi ataupun mendapatkan dana-dana ataupun sumbangan-sumbangan supaya dapat dipertingkatkan segala kemudahan tadi. Okey, sebagai kesimpulannya kita akan lihat bahawa dapatan dari tinjauan ini adalah menyokong kebolehsanaan program SBC di Sekolah Menengah ABI Kangah Perlus. Ini boleh diteruskan. Okey, program SBC boleh dijadikan satu alternatif yang berkesan
yang berkesan dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran kondusif untuk PDPC PAK21 seperti mana yang dikehendaki dalam program TS25. Kita mengharapkan bahawa sekolah-sekolah lain juga akan menjadikan sekolah ini sebagai contoh supaya mengadakan program SBC dan akhirnya PAK21 dapat dijalankan. Okey, sekian persembahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.